Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Kamarul Izam, iaitu lecturer Personal Financial Management untuk kelas DPM 4K1. Kami daripada kumpulan Back in Black, iaitu saya, Amirul Aiman, dan serta dua rakan kumpulan saya, iaitu Khairul Nizam dan Pravin. Kami juga berterima kasih kepada Tuan atas memberi kepercayaan dan peluang kepada kami untuk menjalankan dan menyelidik tentang masalah-masalah kewangan yang dihadapi oleh insan yang dipilih oleh kami. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, mari kita mengupas segala masalah yang dihadapi olehnya. Sebelum kami menceritakan tentang masalah yang berlaku pada insan tersebut, marilah saya akan menceritakan siapakah insan tersebut terlebih dahulu. Insan tersebut ialah Encik Hamid. Encik Hamid mempunyai keluarga yang sedang dan mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah dan berinstitusi tinggi. Selain itu, Encik Hamid juga telah membeli sebuah kereta yang berjenama, iaitu Mercedes, dengan pinjaman kereta yang dibuat olehnya di sebuah bank. Tambahan pula, beliau juga yang membayar dan menampung segala pembelajaran pendidikan anak-anaknya yang belajar di institusi swasta. Oleh itu, Encik Hamid telah mengalami masalah kewangan yang berpunca daripada kesilapan dirinya sendiri. Seterusnya, kami akan menceritakan selanjutnya tentang penyata aliran kewangan setahun kepunyaan Encik Hamid. Selepas kami mengira segala pembelanjaan setiap bulanannya, kami mendapati bahawa Encik Hamid gagal menyimpan wang simpanan daripada gajinya. Malah, beliau juga telah menggunakan sebahagian wang simpanannya untuk menampung kos sara hidup keluarganya. Terdapat beberapa isu yang menyebabkan penyata aliran wang Encik Hamid gagal. Baiklah, saya akan memberitahu dengan lebih lanjut. Isu utama ialah masalah dalam menyediakan plan bajet atau plan kewangan yang efisien. Hal ini kerana terdapat beberapa pembelanjaan Encik Hamid yang tidak sepatutnya tinggi. Malah, beliau juga tidak menetapkan target wangnya yang perlu disimpan dalam akaun simpanannya. Oleh itu, Encik Hamid telah gagal dalam menyimpan wangnya dengan efisien. Isu kedua ialah masalah dalam menampung segala pembelajaran pendidikan anak-anaknya. Setahu kami, daripada penyelidikan kami mendapati bahawa anak-anak Encik Hamid semuanya pandai dan mendapat beasiswa ke universiti awam. Akan tetapi, Encik Hamid tidak menghantar anak-anaknya ke universiti awam, malah meminta anak-anaknya untuk menyambung pelajaran mereka di universiti swasta. Kami
berfikir mengapa Encik Hamid berbuat sedemikian. Mungkin disebabkan faktor keselesaan tempat belajar ataupun disebabkan imej universiti tersebut. Baiklah, isu yang terakhir ialah masalah dalam membayar semula pinjaman kereta secara bulanan. Kami mendapati bahawa Encik Hamid mempunyai 2 buah kereta yang telah habis dibayar. Mengapakah Encik Hamid berbuat sedemikian? Mengapakah Encik Hamid bersusah payah untuk membeli kereta yang tidak sepatutnya? Mungkin disebabkan mengikut trend ataupun mengikut kemahuannya sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan pass kepada Pravin untuk meneruskan lagi. Selamat pagi sir, nama saya Pravin, matrix number 1003. Sekarang saya akan bentangkan beberapa pembetulan atas maklumat yang salah difahami oleh Encik Hamid. Yang pertama adalah pembelian kereta beliau. Dari aliran tunai tahunan Encik Hamid, kita dapat tahu yang beliau membuat pinjaman kereta yang sangat tinggi di mana beliau perlu bayar sebanyak RM3,000 setiap bulan. RM3,000 adalah 1/3 daripada pendapatan beliau. Apa yang Encik Hamid patut buat adalah beliau perlu menganalisis aliran tunai beliau untuk mengetahui kadar kemampuan beliau untuk membayar bayaran ansuran tersebut. Satu lagi faktor yang beliau perlu meneliti adalah kadar faedah ataupun kadar bunga. Ini kerana ia akan jauh lebih tinggi daripada nilai rata yang ditawarkan untuk kereta tersebut. Maka beliau perlu seorang penasihat kewangan yang mahir dalam bidang ini untuk dapatkan pengetahuan dan pendapat mereka. Mereka juga akan memberi cadangan kereta dalam lingkungan harga yang Encik Hamid boleh mampu beli. Selain daripada itu, Encik Hamid kurang berpengetahuan tentang bantuan kewangan pembelajaran dan beliau masih bermentaliti bahawa Institut Pengajian Tinggi Swasta lebih berprestij tinggi. Kebenarannya, IPTA di Malaysia terkenal di serata dunia dan ada beberapa institut-institut pengajian tinggi yang memegang tempat dalam senarai top 100 universities. Bukan itu sahaja. Banyak universiti di Malaysia seperti UKM, UPM dan juga USM menawarkan kursus-kursus diceburi oleh anak-anak beliau. Ini memberi kesan kepada aliran tunai Encik Hamdan kerana kos pembelajaran Institut Pengajian Tinggi Swasta lebih mahal berbanding di Institut Pengajian Tinggi Awam. Bukan itu sahaja, kedua-dua anak beliau yang sedang menjalankan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Swasta merupakan pelajar-pelajar cemerlang sejak zaman sekolah dulu. Maka mereka dua layak mendapat beasiswa penuh untuk sambung pengajian mereka. Jika beasiswa yang mereka dapat tidak mencukupi, mereka boleh mendapatkan duit pinjaman PTPTN. Jika Encik Hamdan mengambil tindakan sedemikian, beliau boleh menstabilkan balik keadaan kewangan beliau. Sekarang saya akan bincangkan tentang bajet untuk penambahbaikan aliran tunai Encik Hamid. Salah satunya adalah dengan mengurangkan pembelanjaan untuk pendidikan anak beliau sebanyak RM12,000, di mana seorang anak akan dapat RM500 sebulan kerana beasiswa dan PTPTN akan menampung kos-kos seperti kos penginapan dan juga kos pengajian dan lain-lain. Selain itu, beliau perlu membeli kereta yang kosnya separuh daripada kos kereta Mercedes yang beliau memiliki sekarang. Ini kerana beliau boleh jimat sebanyak RM1,500 setiap bulan dan beliau mampu bayar duit tersebut. Jika beliau ikut cara dan bajet yang kita sertakan hari ini, beliau akan jimat sebanyak RM25,000 setiap tahun, iaitu 18.4
4% daripada pendapatan beliau akan menjadi simpanan bagi setiap bulan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan memberi beberapa cadangan kepada Encik Hamid dan keluarga supaya dia boleh menguruskan perbelanjaannya dengan lebih efisien. Yang pertama, anak-anak Encik Hamid boleh memohon atau meminta untuk mendapat beasiswa bagi menanggung kos pembelajaran mereka. Kerana anak-anak Encik Hamid mempunyai keputusan yang cemerlang dalam SPM. Dan untuk mendapat beasiswa lebih mudah kalau mereka dapat keputusan yang cantik. So jadi terdapat beberapa beasiswa yang masih boleh dimohon. Antaranya beasiswa dari Bank Negara, beasiswa dari Yayasan Tenaga Nasional Berhad, beasiswa dari Shell Malaysia dan juga beasiswa dari Petronas dan banyak lagi. Jadi salah satu lagi yang istimewa ialah Encik Hamid bekerja di Tenaga Nasional. Jadi peluang untuk anak-anak dia dapat beasiswa dari Tenaga Nasional tu amat mudah, amat tinggi. Jadi seterusnya anak-anaknya juga boleh memohon untuk PTPTN atau student loan lah, loan untuk student. Jadi PTPTN ni akan memberi diorang akan beri tanggungan kewangan pada sesuatu nilai yang ditetapkan lah oleh pihak PTPTN untuk setiap semester bagi diorang ni, untuk pelajar ni. So tidak membebankan sangat lah untuk untuk Encik Hamid nak tanggung semua kos sendiri. So PTPTN boleh tolong untuk anak-anak dia punya tanggungan belajar kewangan. Tapi lepas anak-anak dia dah habis belajar, mereka perlu bayar semula untuk semua kos. Jika mereka tidak melakukan bayaran semula, nama mereka boleh di blacklist oleh pihak PTPTN, dan bank-bank lain pun boleh blacklist nama dia sekali. So di situ pun kalau dia tak alert boleh menyebabkan masalah besar. Jika keputusan yang diterima oleh anak-anak mereka cemerlang sehingga habis semester, habis pembelajaran diorang, mereka akan diberi penghargaan dari PTPTN dan kemungkinan mereka tak perlu bayar langsung semua kos dari awal semester yang ditanggung oleh PTPTN disebabkan mereka punya keputusan yang cemerlang. So diorang tak payah bayar 1 sen pun. Untuk mengurangkan bebanan Encik Hamid untuk membayar bayaran ansuran kereta kenderaan beliau atau kalun untuk kereta baru dia tu, kami mencadangkan supaya Encik Hamid membuat pembiayaan semula pinjaman sedia ada dengan institusi kewangan lain ataupun penjadualan semula pembiayaan dengan institusi kewangan yang sedia ada. Tapi yang ini tidak digalakkan sebab cara ni biasanya akan diletak dalam laporan CCRIS dan berkemungkinan besar akan sukarlah untuk mendapat pembiayaan dari institusi kewangan yang lain. Dan yang terakhir ialah menjual saja kereta tersebut dan pakai saja kereta atau kenderaan yang sedia ada, yang Encik Hamid sedia ada. Jadi ini kerana untuk meningkatkan aliran tunai bulanan Encik Hamid daripada negatif dan bertukar kepada positif, dan untuk memulakan simpanan untuk menjadikan modal mengumpul harta. Kami juga menyarankan supaya Encik Hamid menggunakan khidmat etika kerana mereka mempunyai takaful kereta yang mampu memberi perlindungan patuh syariah untuk kehilangan, kecurian dan juga kerosakan pada kereta dan banyak lagi. Mereka juga boleh memberi bayaran dengan nilai yang dipersetujui. Semua pemandu dilindungi secara automatik, dan mereka juga memberi bantuan kecemasan 24 jam tanpa henti. Kami juga menyarankan supaya Encik Hamid berjumpa dengan pihak AKPK kerana AKPK dia memberi 3 perkhidmatan utama secara percuma. Yang pertama ialah pendidikan kewangan.
AKPK menyediakan bahan pendidikan kewangan yang meliputi penggunaan kredit yang bijak dan asas pengurusan wang. Yang kedua ialah khidmat nasihat kewangan. Mereka juga memberi khidmat nasihat dan panduan tentang pengurusan kewangan yang bijak dari segi bajet, pengurusan wang dan juga penggunaan kredit. Yang ketiga ialah program pengurusan kredit. Pihak AKPK akan membantu menghasilkan suatu pelan pembayaran hutang khas untuk menangani masalah kewangan beliau melalui rundingan dengan institusi kewangan yang lain. Jadi sampai di sini saja pembintangan kami pada kali ini. Jika ada salah silap, harap Tuan maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.